doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, semua buka buku fiqh solat. Sekejap Buka buku fiqh. Dah buka ke buku fiqh solat? Jumpa tak buku fiqh solat? Ha? Tak dengar apa suara? Diam je. Oh, kamu mute lah. Ada. Saya mute. Okey, buka tak? Dah buka tak apa. Tak payah mute, tak apa. Tapi nanti bising. Okey, mute. Nampak kan? Kat depan. Ustaz tekan gambar je. Sekarang mudah. Buka muka surat 10. 10 ada tak? Kat sini. Tak ada Ada. Ni surat 10. Kita perhalusikan lagi kita punya kefahaman tentang sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Kita mengaji lebih dalam lagi lah. Buku ni berguna banyak juga, tapi masalah dia tak ada dalam internet buku ni, jadi payah nak cari. Kena cari gambar. Dah sedia ke? Dah buka muka surat 10 ke? Semua? Amar? Dah. Mariam? Dah. Geng lelaki dah ke geng lelaki? Farisha tak masuk Farisha tak ada Farisha tak ada. Omar? Okey, cantik. Syamil dengar kan Syamil? Syamil, suara ada tak tu? Cantik. Dah buka ke buku fiqh solat ni? Syamil? Ya. Dah buka ke buku ni? Ya. Okey, kita mula Kamu tengok buku kamu masing-masing. Buku tak payah tengok depan, tengok buku kamu masing-masing. Muka surat 10. Ni ayat Quran ni. Kita akan belajar apa? Jenis-jenis, tajuk besar dia ni. Jenis-jenis sunat dan perkara sunat dalam solat. Dalil dia apa? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata la zikri. Sesungguhnya akulah Allah ni. Innani anallah. Sesungguhnya innani maksud dia sesungguhnya anallah, aku ni Tuhan kamu, aku ni Allah. Tiada Tuhan melainkan aku, oleh itu sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Ni dalil kata perkara-perkara sunat lah ni. Okey, kita tengok jenis-jenis sunat. Kamu tengok buku kamu tak? Kalau kamu tengok kat depan, dia macam sama-sama. Sebab kamera tak elok kan? Okey, tengok. Buku kamu tengok jenis-jenis sunat tu. Sunat yang pertama, sunat ab'ad. Sagi yang ni kamu kena salin sagi. Tak apa, sagi. Jenis-jenis sunat. Sunat ab'ad ni apa? Ustaz baca Ni, tengok ni. Di mana setiap perkara yang sangat dituntut untuk dilaksanakan. Di mana setiap perkara yang sangat dituntut. Maksudnya setiap perkara yang sangat dituntut. Sunat ab'ad ni yang sangat dituntut untuk dilaksanakan, untuk dilakukan, untuk dibuatkan, untuk disempurnakan. Jika ditinggalkan, jika tak buatlah ni sunat ab'ad ni, maka sunat ni apa? Sunat ab'ad ini diganti dengan sujud sahwi pada akhir solat sebelum memberi salam. Ini kita ulang lagi sebab hari tu ramai lagi yang tak boleh jawab tu. Sunat ab'ad ni. Ingat, sunat yang dituntut. Mana dah? Tak masuk. Hayati. Sunat yang sangat dituntut. Di mana setiap perkara yang sangat dituntut untuk dilaksanakan. Jika ditinggalkan, maka sunat diganti
dengan sujud sahwi pada akhir solat. Kamu cuba perhatikan sini. Maka sunat diganti. Maksud sunat ni tuntut lah kan. Tapi dia macam Ustaz kata apa sebelum ni. Kalau contoh kamu, contoh apa sunat ab'ad. Contoh kamu tak baca doa qunut. Kamu tak apa? Apa? Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Yang baru masuk buka buku fiqh solat, buku surat 10. Contoh, sunat ab'ad contoh. Kalau kamu kamu tak baca doa qunut waktu subuh, kamu tak terlupa duduk tahiyat akhir kan? Tahiyat awal. Kamu terlupa duduk tahiyat awal, contoh-contoh dia kan. Jadinya kamu disunatkan ganti dengan sujud sahwi. Maksud kata sunat kat sini memanglah benda ni sunat, tapi dia jadi tak sempurna solat kamu tu. Dia macam kita Ustaz kata apa selalu kita katakan. Kita macam mana nak kata macam mana kejap. Makan nasi tak ada kuah. Macam tu. Kenyang tapi tak rasa kan? Kan? Kalau kamu makan nasi saja, kamu tak boleh lauk ke, kamu tak boleh kuah ke, rasa macam mana? Kenyang nasi tu, betul. Tapi tak rasa dia punya kepuasan tu, betul tak? Sekurang-kurangnya ada kuah sikit, ada kicap sikit ke apa kan? Bagi ada kuah juga. Jadi macam itulah kita katakan. Sunat ab'ad ni solat kamu tu sempurna, tapi dia kurang sempurna. Macam nasi tadi lah. Kamu boleh je makan nasi saja, makan nasi kosong boleh. Kenyang tapi kurang kan? Rasa kurang kan? Betul tak, Akilah? Rasa kurang tak, Akilah? Boleh makan nasi saja? Boleh makan nasi saja. Boleh je makan nasi kosong, boleh. Tapi kalau ada lauk lagi sedap ke tak sedap? Sama je. Sama je, serius lah. Tak sama, mana sama. Takkan makan nasi kosong. Contoh, kan? Kalau kita bubuh kicap sikit je ke, kan? Dia macam tu lah kita Ustaz buat perumpamaan kan. Kamu macam tu lah. Sunat ab'ad, kalau kamu terlupa dia, kamu tinggal dia, solat kamu sempurna. Solat kamu sah, tapi kurang sempurna. Faham tak? Dia macam apa lagi? Faham, macam cacat. Macam apa? Cacat dia cacat lain lah tu. Cacat dia punya ni lain. Ustaz macam tadi Ustaz kata macam handphone tak ada internet sekarang. Boleh kata macam tu. Contoh macam tu lah, nak kata macam tu. Tapi macam tu lah. Solat kamu sah, tapi cuma tak sempurna sahaja. Macam tu lah. Sah tapi tak sempurna. Sayang lah kan. Okey. Seterusnya, sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni setiap perkara yang jika ditinggalkan tidak dikenakan sujud sahwi. Dia macam tu je. Ingat, sunat ab'ad sujud sahwi. Sunat hai'ah tak sujud sahwi. Dua tu je. Kamu ingat tu. Kalau dia minta ta'rif ataupun dia minta pengertian, berikan pengertian sunat ab'ad. Ingatlah, sunat yang sangat dituntut, perkara yang sangat dituntut untuk dilaksanakan jika dengan diganti dengan sujud sahwi. Kalau dia tanya pula, berikan pengertian sunat hai'ah. Perkara yang jika ditinggalkan tidak dikenakan sujud sahwi. Dia akas daripada ataupun dia perkara yang berlawanan dengan sunat ab'ad. Okey, seterusnya muka surat 11. Ni kita dah belajar dah ni, tapi tak apa dah, ulang lah. 11. Ramai masuk hari ni, petang ni. Mana muka surat 11? Ni muka surat 11 kan? Okey, tengok. Contoh ni, yang baru masuk muka surat. Tu mesej apa tu? Gua pandai guna bahasa ni, gua tengok TikTok. Ya Allah, Ahmad Darwish cakap apa macam tu. Gua tu. Gua apa? Gua tempurung. Gua apa? Yashimami Princess Half Demon. Ke saudara kau pandai cakap Jepun.
Mesti kau panggil saudara kata, wah, gua cakap bahasa Indonesia. Ya Allah cakap. Hey. Tengok depan semua. Tengok depan. Okey. Contoh-contoh perkara sunat. Yang pertama apa? Kejap ada orang datang. Lama. Ustaz, mute lah Ustaz. Ada orang datang. Okey, sambung. Contoh sunat ab'ad. Ni sunat ab'ad yang sunat yang dikenakan sujud sahwi Tengok semua. Okey, yang pertama selawat kepada ahli keluarga Nabi pada dalam tahiyat akhir. Selawat kepada ahli keluarga Nabi SAW dalam tahiyat akhir. Contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala dan ke atas ali. Ali tu maksud keluarga lah. Ali, ahlul kan. Ada ahlul. Ali tu keluarga lah, keluarga Nabi. Kalau kamu terlupa yang tu baca, kamu terpotong, kamu terskip ke, kamu terlepas pandang ke, dikenakan sujud sahwi. Lepas tu yang kedua, tahiyat awal. Kalau kamu terlupa ke, selalu jadi, kalau ustaz pun pernah jadi. Kadang ustaz terlupa tahiyat awal, teringat, sujud sahwi lah. Terkadang kan. Sujud sahwi. Yang seterusnya, bacaan doa qunut dalam sembahyang subuh. Kalau kamu terlupa ke, kamu tak buat ke, dikenakan sujud sahwi. Ni nampak apa tu? Kesan, ingat tiga ni. Dia ada banyak lagi tau. Dalam buku teks tu. Mana buku teks kamu? Tak apalah. Dia banyak lagi. Tapi ni salah satu dia ingat tiga ni. Tak apa je. Dia katakan berikan contoh-contoh sunat ab'ad dalam solat. Kamu tulis dah tahiyat awal. Hari tu ada contoh soalan kan? Akilah, tutup mikrofon awak Akilah. Hari tu ada soalan kan? Contoh, dia kata berikan 3 contoh sunat-sunat ab'ad dalam solat. Kamu tulislah tahiyat awal. Selawat kepada keluarga. Kamu tulis selawat kepada keluarga Nabi sudah, tak apa dah. Selawat kepada keluarga Nabi pada dalam tahiyat akhir. Lepas tu tulis doa qunut, tak apa dah. Bacaan doa qunut. Yang tu Ustaz terima jawapan kamu tu macam tu. Okey, tengok. Kesan meninggalkan sunat ab'ad. Kesan ataupun akibat akibat lah. Sunat diganti dengan sujud sahwi pada akhir salam. Tak apa ni, kita tahu lah Maha Suci. Subhanallah, tak apa ni, tahu, ini kamu tahu dah. Okey, seterusnya. Muka surat 15. Buka muka surat 15. Macam mana nak bagi pusing Oh, ni ada. Oh, senang sekarang. Okey, buka muka surat 15. Kita tengok contoh-contoh sunat hai'ah dalam contoh-contoh perkara-perkara sunat dalam solat. Nampak sunat. Sunat ni Ustaz katalah sunat kan. Benda yang kita buat tak dapat dapat pahala. Kalau kita tinggalkan tak dapat apa. Tak dapat pahala pun tak dapat dosa pun tak dapat. Tak dapat apa dah Ustaz kata macam itulah. Yang tu dinamakan sebagai sunat. Kalau wajib apa? Tinggal dapat azab. Lepas tu buat dapat pahala, itu je. Sunat buat tak dapat apa, buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Okey, tengok contoh-contoh sunat hai'ah. Tengok, membaca selawat Ibrahimiyah selepas tasyahud akhir. Macam mana selawat Ibrahimiyah tu macam mana? Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Yang tu dinamakan sebagai selawat Ibrahimiyah. Tu kalau kamu tu. Nah tu contoh-contoh sunat hai'ah. Kalau kamu buatlah, patut kena buatlah ni. Okey, seterusnya membaca amin selepas al-Fatihah. Membaca
amin selepas membaca Al-Fatihah. Tapi kalau ikut Imam Syafi'i, dia ada setengah kata wajib baca amin sebab amin ni merupakan ayat Al-Quran juga kan. Jadinya setengah kata wajib, setengah kata tak wajib. Setengah tu bukan Ustaz kata lah, ulama kita dah kata kan. Seterusnya membaca amin selepas Al-Fatihah. Yang ni dia kata ni sunat hai'ah. Sunat hai'ah amin ni rasanya Ustaz wajib. Tak apalah. Okey, seterusnya membaca tasbih ketika ada dua orang nak masuk. Ifah. Membaca tasbih ketika rokok, i'tidal dan sujud. Nampak? Sebab tu kalau kamu perasan rukun antara salah satu rukun solat ada tumaninah. Tumaninah tu kenapa kena ada berhenti sebentar tu? Sebab tu ada wujudnya apa? Bacaan dalam rukuk, sujud dan i'tidal. Benda-benda yang ada tumaninah ni semua kena ada. Semua ada bacaan tertentu kan? Ifah baru masuk, Ifah buku kafah solat Ifah. Buku kafah solat, muka surat berapa tu? Muka surat 15 Ifah. Okey, seterusnya membaca tasbih ketika rokok, i'tidal dan sujud. Ini tadi lah kalau contoh. Kalau rokok macam subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bila kita dah baca 3 kali, kita dah dinamakan sebagai tumaninah. Tumaninah ni maksud dia berhenti sekejap. Contoh kita berhenti, tak boleh bangun dulu, berhenti sekejap, lepas tu baru bangun. Sebab apa? Kena ada pergerakan, kena ada berhenti tu. Kalau kamu terus bangun tak boleh. Kena ada berhenti sekejap. Okey. Contoh kamu kena dalam 3 saat ke 2 saat ke, kena buat macam tu. Bagi ada berhenti tu sekejap. Tidak, tak sah solat kamu tu. Sebab tu ada bacaan-bacaan tertentu dalam rukun-rukun yang ada tumaninah. Seterusnya, membaca surah atau paling kurang 3 ayat selepas bacaan Al-Fatihah. Macam kita baca surah pilihan kita lah selepas kita baca Al-Fatihah tu kan, waladhdallin amin. Lepas tu kita baca surah lain kan, contoh kita baca surah surah Ahad ke qul huwallahu ahad, baca sekurang-kurangnya 3 ayat selepas bacaan Al-Fatihah. Ni benda ni sunat kan, tapi tak apa, sunat pun tak apa, buat je. Okey, seterusnya muka surat 14 saja. 15, 16. Mana 16? Ni 16. Muka surat 16. Kenapa Rafael angkat tangan? Rafael kenapa angkat tangan? Ada orang main chat. Siapa main chat? Ya Allah. Amar, Umar. Tak payah main lah. Omar pun tengok. Hari tu, ya Allah. Nanti Ustaz nak tunjuk seorang-seorang kan kamu punya jawapan macam mana kamu jawab exam hari tu, kamu jawab periksa hari tu. Macam mana? Cara apa ni? Okey, seterusnya. Contoh. Kamu buka muka surat 16 tu. Ni. Baca ni. Nampak yang kat sini tak nampak awak tengok muka awak masing-masing. Tengok buku awak masing-masing je. Saya tunjuk tempat ada. Membaca amin selepas Al-Fatihah. Kita disunatkan menyebut lafaz amin selepas membaca Al-Fatihah dan diucapkan dengan kuat. Bagi solat disunatkan bacaan kuat. Contoh, kalau kita dengar, macam selalu kita buat lah, imam kan. Kalau imam baca Al-Fatihah, lepas tu kita waladhdallin. Kita ramai-ramai kata amin. Yang tu termasuk dalam sunat hai'ah. Okey, nampak? Yang tu bacaan amin. Lepas tu yang seterusnya membaca ni yang budak, gambar budak ni membaca surah atau paling kurang 3 ayat selepas bacaan Al-Fatihah. Kita ni membaca ori ni pula. Kita disunatkan membaca sekurang-kurangnya membaca 1 surah daripada Al-Quran walaupun pendek. Contoh kalau dia malas sangat baca kan. Contoh dia baca ayat apa? Surah Inna A'tayna Bismillahirrahmanirrahim. Lepas baca waladhdallin amin. Lepas tu dia baca
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sekurang-kurangnya 3 ayat, maka memadai. Sebab apa? Benda sunat sahaja. Sebab tu kalau kamu pernah kamu tengok ada yang baca pendek, ada yang baca panjang. Baca panjang lagi banyak ada punya pahala kan. Baca pendek sempurna juga solat, tapi dia macam kita tambah madu dalam masakan kita supaya menjadi lebih manis ataupun jadi sedap lah, kita macam tu. Macam tu dalam solat. Kalau kita tambahkan lagi kita punya perbuatan sunat, maka solat kita akan tertampunglah kita benda-benda yang kurang tu, maka bertambahlah kita punya pahala dalam solat tu. Ataupun macam itulah. Sebab tu dalam solat fardu tu sendiri kita boleh dikenakan apa? Boleh kita tambahkan pahala dalam solat tu dengan membuat perkara-perkara sunat dalam solat fardu itu sendiri. Macam ni lah contoh-contoh perkara sunat. Kita disunatkan membaca sekurang-kurangnya satu surah daripada Al-Quran walaupun pendek. Nampak tu? Membaca sekurang-kurangnya 3 ayat. Tak apa ni. Membaca sekurang-kurangnya 3 ayat yang berturut-turut. Tak apa ni. Okey, seterusnya muka surat 17. Nombor 17. Ni. Seterusnya 17. Tengok yang atas colour pink ni. Isyad tengok depan Isyad. Tak tengok buku Membaca tasbih ketika rokok. Macam Ustaz tadi lah. Orang yang solat disunatkan mengucap tasbih ketika rokok, i'tidal dan sujud dengan menyebut Sami'allahu liman hamidah. Itu apa maksud dia? Yang ni bacaan, tengok gambar ni. Yang ni bacaan untuk i'tidal. Sebab tu dalam rukun ada i'tidal serta tumakninah. Bukan semata-mata i'tidal. Kenapa Isyad? Nak pergi tandas? Tak payah. Nak habis dah. Okey, sekurang-kurangnya. Nampak? Sekurang-kurangnya sebab Ustaz cakap apa tadi? Lupa lah. I'tidal. Sebab tu ada i'tidal serta tumakninah. Kalau kamu i'tidal saja maka tak boleh. Kena ada juga tumakninah. Sebab tu selepas kita i'tidal, kita ada bacaan kita apa? Nama dia. Kita baca Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar sesiapa yang memujinya. Nampak? Itulah guna bacaan dalam bacaan sunat dalam perkara-perkara yang wajib dalam solat fardu lah. Okey, lepas tu selesai kita i'tidal, kita Sami'allahu liman hamidah. Rukuk dulu ni betul. Ustaz baca tak apalah. Selepas tu tengok gambar bawah, gambar rukuk. Gambar rukuk ni maha suci. Kita baca apa? Rukuk ada rukun dalam rukuk serta tumakninah kan. Jadinya dalam rukuk tu kita baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih kan. Okey. Maha suci Tuhanku yang maha agung dengan sifat kepujiannya. Yang tu masuk Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Okey, seterusnya ketika sujud, adik-adik hendaklah bersungguh-sungguh dalam berdoa kerana ia memungkinkan doa kita dimakbulkan oleh Allah. Sujud ni kita merupakan salah satu tempat yang mustajab doa. Sebab tu kalau kamu perasan, ada yang solat, sujud dia sampai setengah jam. Sujud dia lama lah, tak tahulah berapa minit kan, tapi sujud dia lama. Sebab apa? Dia meminta ataupun dia membaca doa ketika sujud. Sebab tu kalau dalam kita baca apa dalam sunat disunatkan untuk lamakan sedikit pada sujud yang terakhir. Dengan membaca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, a'la, dengan sifat kepujiannya. Yang terakhir, membaca selawat Ibrahim selepas tasyahud awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad barakatuhu wa ala fil alamin hamid majid. Okay, siap. Latihan yang Ustaz suruh buat ni dah siap ke belum? Mana dah latihan tu? Tak ada Saya dah siap. Saya dah siap. 18. Dah.
Okey, dahsyat tak apa. Nanti kita masuk perkara-perkara yang memakruh tak. Yang mana dah siap tak apa. Yang mana tak siap habiskan dulu. Yang mana tak siap habiskan. Muka surat 18 dan 19. Ni. 18 dan 19. Minggu depan kita masuk tajuk baru pula. Perkara-perkara yang memakruh dalam solat. Makruh ni apa? Makruh ni buat Allah tak suka tapi tak dapat pahala. Buat perkara yang dibenci oleh Allah. Perkara makruh ni. Makruh ni apa? Perkara halal ataupun perkara yang boleh dilakukan tapi dibenci oleh Allah. Bolehlah buat tapi Allah benci lah. Contoh macam apa? Perkara makruh ni lah Allah benci. Boleh buat tapi Allah benci lah. Macam tu lah. Tak apa. Minggu depan. Yang mana tak siap habiskan dulu. Yang mana dah siap tak payah buat kerja sekolah. Muka surat 18 dan 19. Boleh? Bapak 17. Auni tak ada kan? Auni. Okey, semua baca doa ambil belajar. Bismillah. Auni tak ada. Mak Farisha tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Okey semua. Ya Allah. Apa? Terima kasih Maulid. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye. Jangan keluar rumah. Duduk dalam rumah semua. Duduk dalam rumah. Jumpa malam ni. Jumpa malam ni. Dah lagi. Okay. Tak pernah.